Assalamualaikum. Kami dari kumpulan yang mendapat tema pendidikan prasekolah, di mana tajuk kami iaitu cabaran dan langkah guru-guru dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Rangka Jangka Panjang Pembangunan Pendidikan Prasekolah di Malaysia. Saya Masniza binti Romeo dan ini rakan-rakan saya. Kita akan masuk kepada dasar pendidikan. Dasar pendidikan digubal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan melalui sistem jawatan kuasa. Tujuannya adalah untuk membentuk satu sistem pendidikan yang seragam, menyeluruh dan diterima pakai di seluruh negara. Dasar pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah bagi murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun bertujuan untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan kemasukan ke sekolah rendah. Seterusnya, kita masuk kepada kronologi dasar pendidikan prasekolah. Kronologi yang pertama iaitu pengenalan awal pendidikan prasekolah di Malaysia bermula dengan penglibatan Kementerian Pendidikan Malaysia secara langsung setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 Disember 1991. Kemudian, Akta Pendidikan 1996. Dasar pendidikan prasekolah diperuntukkan di bawah Akta Pendidikan 1996 iaitu dalam kurungan Akta 550 yang memasukkan pendidikan prasekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kebangsaan ini telah menandakan tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Kemudian, demokratisasi pendidikan. Dasar ini di mana memastikan kanak-kanak di Malaysia menikmati peluang pendidikan prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal dan kumpulan atlet, termasuklah kanak-kanak berkeperluan khas. Seterusnya, penggunaan kurikulum prasekolah kebangsaan dengan singkatan KPK. Dasar ini memastikan pematuhan kepada penggunaan KPK di semua institusi prasekolah kecuali di prasekolah antarabangsa dan juga ekspatriat. Dan akhir sekali iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan singkatan PPPM dari tahun 2013 hinggalah 2025, di mana pelan ini merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan memastikan kesinambungan pendidikan dari prasekolah hingga lepas menengah. Seterusnya kita akan masuk kepada dasar pendidikan prasekolah. Yang pertama iaitu dasar pelan prasekolah yang dikaitkan dengan kemahiran 3M. Melalui 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 sehinggalah 2025, yang mana dasar ini akan dihuraikan seterusnya adalah berkaitan dengan kemahiran 3M. Anjakan yang berkaitan dengan 3M ini ialah untuk memastikan setiap murid menjadi profesional dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dengan mengira kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Seterusnya, celik huruf. Pada tahun 2006, KPM telah memperkenalkan program kelas intervasi awal membaca membaca dan juga menulis, iaitu kita kenali sebagai KIA2M, yang merupakan antara pelan induk pembangunan pendidikan dengan singkatan PIPP antara tahun 2006 sehinggalah tahun 2010.
KIA2M ini bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun 1 menguasai kemahiran 2M selepas 6 bulan belajar di sekolah. Seterusnya kita akan masuk pula kesukaran menguasai konsep nombor. Terdapat beberapa guru yang kurang memahami perkembangan kanak-kanak dan prinsip asas dalam perkembangan matematik. Mereka terus mengajar kanak-kanak ini menggunakan simbol nombor seperti 1, 2, dan 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan dengan objek-objek dalam persekitaran mereka. Dan akhir sekali iaitu pelaksanaan aktiviti belajar melalui kaedah bermain. Ini merupakan penyelesaian iaitu dengan cara bermain. Permainan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek. Permainan dapat meningkatkan kekuatan fizikal, koordinasi, ketangkasan murid. Ia tidak hanya memberi kepada pengalaman tentang keadilan, peraturan dan juga kesamaan, tetapi dia boleh membukukuhkan kebolehan berfikir dalam pelbagai aspek. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian cabaran guru dalam merealisasikan plan pembangunan rangka panjang pembangunan pendidikan prasekolah di Malaysia. Untuk isi pertama, cabaran dia ialah kurikulum yang tidak bersesuaian dengan peringkat umur murid prasekolah. Jadi maksudnya di sini KPSK dilihat tidak memberi penekanan yang mencukupi pada kreativiti, aspek kreativiti, seni dan kemahiran khusus seperti musik dan seni visual kerana lebih banyak memfokuskan kepada pengetahuan. Oleh itu, aktiviti kurikulum yang beraneka penting untuk memastikan kanak-kanak mendapat pengalaman pembelajaran yang holistik. Misalnya di Finland, sebagai contoh, aktiviti luar bilik darjah seperti bermain di taman, berkebun, dan projek seni adalah sebahagian penting dari kurikulum. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu kanak-kanak membina fizikal dan sosial. Kurikulum dan kurikulum prasekolah di Malaysia iaitu kurang memberi pendedahan aktiviti yang membentuk pelajar itu bersosialisasi ke arah melatih jiwa kanak-kanak agar mudah berdikari dan senang bersosial dengan rekan-rekannya. KPSK ini dilihat hanya mementingkan penekanan kepada kebat ataupun kemahiran berpikir aras tinggi dan cara menyelesaikan masalah serta berpikir kreatif dan rasional. Kesannya ketidaksesuaian terhadap keperluan individu murid. Di samping itu, kurikulum prasekolah di Malaysia juga dianggap memberi penekanan yang terlalu awal pada akademik. Ini akan menimbulkan terlalu banyak beban kognitif kepada peringkat umur sedemikian. Contohnya, sekali lagi, negara dengan pendidikan terbaik yaitu Finland, sebuah negara yang memiliki tahap pendidikan terbaik di dunia. Anak-anak prasekolah di negara ini lebih banyak terlibat dalam aktiviti yang tidak berstruktur seperti bermain di luar, berkebun, dan seni yang menggalakkan kreativiti dan kemahiran sosial. Manakala di Jepun pula, anak-anak di Taska diajar bermain, menyanyi, menari, membuat kraft tangan, dan mendengar cerita-cerita yang dibacakan oleh guru. Kurikulum di Malaysia juga dianggap tidak sesuai karena kurang memberikan penekanan kepada kemahiran dan perkembangan sosial dan emosi terhadap kanak-kanak. Di Malaysia, fokus utama adalah kepada pencapaian akademik semata-mata, manakala kemahiran sosial dan emosi sering diabaikan. Sebaliknya, di Singapura, kurikulum prasekolah telah dirancang untuk mengimbangi pembelajaran akademik dengan perkembangan sosial dan emosi. Misalnya program seperti Social Emotion Learning ataupun dalam akronimnya SEL diperkenalkan untuk membantu anak-anak membina kemahiran mengurus emosi, berkomunikasi,
dengan rekan-rekan sebaya dan bekerja dalam kumpulan. Contohnya, setiap pagi prasekolah di Singapura mengadakan sesi circle time yang mana anak-anak duduk dalam satu bulatan dan berkongsi perasaan mereka. Dan ini membantu anak-anak untuk mengenali emosi mereka dan memahami bahwa semua emosi adalah normal dan boleh diuruskan. Baiklah, seterusnya, cabaran yang seterusnya ialah kekurangan kelengkapan ataupun prasarana alat bantu mengajar. ABM percaya bahwa bermain adalah cara terbaik untuk membantu pelajar prasekolah belajar, dan NAEYC juga percaya bahwa dengan bermain, kanak-kanak boleh belajar mengikut minat dan kebolehan mereka sendiri. Teori kognitif Piaget menyatakan bahwa setiap kanak-kanak mempunyai kebolehan kognitif yang berbeza dan setiap satu daripadanya dilaksanakan pada tahap yang berbeza-beza. Pembelajaran berasaskan ABP memberi peluang kepada kanak-kanak untuk belajar mengikut perkembangan dan keupayaan yang bersesuaian dengan usia mereka. Cabaran guru yang terakhir ialah beban tugas guru di prasekolah semakin bertambah. Tugas seorang guru, kita seperti tahu, di prasekolah banyak berhadapan dengan keadaan mental dan fisikal guru. Guru prasekolah bukan sahaja perlu melayan karenah murid, tetapi guru juga perlu membuat perancangan pengajaran, membuat bahan bantu mengajar yang menarik, mewujudkan kelas yang kondusif dan selesa, serta meluangkan masa untuk mendengar celoteh murid yang ramai. Selain daripada tugas-tugas tersebut, guru prasekolah juga perlu terus belajar untuk beradaptasi dengan benda-benda bahan yang wujud dalam sistem pendidikan negara yang sering berubah-ubah. Jadi maksudnya beban tugas ini memberi satu cabaran bagi guru-guru dalam melaksanakan pedagogi mereka, ditambah lagi dengan kekurangan ABM, alat bantu bahan mengajar. Ini sudah cukup membebankan guru, tapi sekiranya dapat diurus dengan idea-idea ataupun melalui pendekatan-pendekatan yang lebih menarik, tidak mustahil pelan pembangunan rangka panjang bagi prasekolah ini akan tercapai. Seterusnya, kita beralih kepada langkah untuk merealisasikan pelan pembangunan jangka panjang. Yang pertama adalah mengintegrasikan pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini adalah merangkumi fizikal, kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak. Yang mana tujuan untuk pendekatan holistik adalah untuk memastikan perkembangan secara menyeluruh dan seimbang. Langkah yang kedua adalah memberikan siri latihan atau bimbingan secara berterusan kepada guru untuk pelaksanaan KSPK. Sesi latihan hendaklah sentiasa dikemaskini untuk memenuhi keperluan guru, dan pembimbing pula hendaklah yang berpengalaman dan berpendidikan agar guru sentiasa berkompetensi untuk pelaksanaan KSPK ini. Langkah yang terakhir adalah memantapkan kompetensi guru prasekolah dalam melaksanakan pentaksiran kepada semua murid melalui penganjuran bengkel, kursus atau penyediaan manual pentaksiran kepada guru prasekolah. Secara kesimpulannya, realisasi rancangan pelan pembangunan jangka panjang pendidikan prasekolah ini telah memberikan cabaran dan juga peluang kepada guru. Hal ini termasuklah sumber yang terhad, keperluan pelajar yang pelbagai dan pembangunan profesionalisme telah memberikan halangan yang ketara. Walau bagaimanapun, langkah yang realistik telah diberikan yang mana ia bergantung kepada komitmen dan usaha guru itu sendiri untuk merealisasikan rancangan ini. Sekian dan terima kasih, itu saja daripada kami.